Okey, saya rekod dulu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. So, minggu ni kita akan sambung dengan exercise untuk static routing supaya awak nampak macam mana kita buat configuration untuk static routing. Okey, macam yang saya pernah cakap sebelum ni, okey, tujuan utama router adalah untuk menyambungkan antara satu rangkaian ke rangkaian yang lain. Okey, daripada contoh saya label lah senang sikit kat sini. So katakan ni adalah network A, okey. Ni adalah network B, ni adalah network C, ni adalah network D. Okey. So uh, router ni akan menghubungkan rangkaian antara network A dan network B, okey, dan dia akan melalui satu router dengan router yang lain lah. Okey, kalau dia di dalam router yang sama, contoh network A ni, okey, 192.168.10.0 ni adalah network A. Kemudian router 2, router 3, router 4 ni tak ada, dia cuma ada sambungan ke switch lagi. Itu adalah biasanya itu adalah dalam network yang sama. Okey, dalam network yang sama. Sebab dia punya gateway itu adalah laluan keluar, okey, laluan keluar daripada rangkaian tu dia menggunakan gateway yang sama. Tapi bila uh, router dengan router bersambung, okey, router dengan router bersambung dan network di belakang router ni, di belakang router A dan di belakang router B ni, dia adalah di network yang berasingan lah, network yang lain, okey, rangkaian yang lain. Jadi untuk menghubungkan antara satu rangkaian dengan satu lagi rangkaian yang lain, kita perlukan router untuk kita berhubung antara satu rangkaian dengan satu rangkaian yang lain. Okey. So, untuk hari ini kita akan buat configuration router 1, router 2, router 3, router 4. Switch ni kita akan biar je switch tu jadi plug and play. Okey, kita akan biar je switch tu jadi plug and play. So, untuk yang ni kita akan buat dalam PT ni disebabkan awak dah nak balik ke attack minggu depan. Jadi exercise ni tak perlu hantar. Nanti bila awak dah datang nanti kita akan buat lab report, okay, lab sheet menggunakan figure yang hampir sama. Okay. So saya tak nak bagi exercise banyak sebab saya dah bagi tugasan satu minggu lepas. So awak boleh concentrate untuk tugasan satu tu untuk dihantar dan juga dalam masa yang sama seperti yang saya rasa Cik Syam Norani ada maklumkan, okay, minggu ni kalau ikutkan dah masuk minggu ke-7. So supervisor untuk awak pun dah di-assign. Bagi mana-mana yang masih lagi tak dapat supervisor, Cik Syam dah terus assign kepada pengajar-pengajar yang masih kosong. So boleh dalam masa yang sama boleh concentrate lah untuk perbaiki tajuk jika tajuk masih lagi belum okey, dan kalau dah okey dah boleh start sediakan objektif, sediakan problem statement, sediakan network diagram. Boleh pakai PT untuk network diagram, tak ada masalah. Nak pakai Microsoft Project untuk nak pakai Microsoft Visio untuk buat network diagram pun boleh, tak ada masalah. Kita tak tetapkan, yang penting ada network diagram. Okay? Alright. So, kita kembali kepada kita punya static routing ni. So, macam mana kita nak configure static routing? Benda pertama yang kita perlu buat adalah, kita perlu buat basic configuration. Okay, mana-mana device perlu buat basic configuration. Okay, so untuk kita buat basic configuration, okay, yang pertama sekali enable lah. Okay, yang basic configuration ni saya lajukan sikit, saya tak masukkan dalam notepad sebab kita dah buat benda yang sama berulang kali. So enable dan configure terminal. Okay, dan
set hostname. Hostname R1. Baik. Dan no IP domain lookup. Okay, no IP domain lookup ni saya ada explain dalam last video, tapi saya rasa masa kita buat basic device configuration saya tertinggal no IP domain lookup ni. Okay, no IP domain lookup ni adalah bila kita tak run no IP domain lookup, dia secara default dia akan jadi IP domain lookup lah. Dan kita tak assign mana-mana domain pada kita punya device, router ataupun switch. So, bila kita selalunya lah yang terjadi, bila kita uh, masukkan IP ataupun command, terutamanya IP lah, yang salah dalam kita punya CLI ni, okay, dia akan search IP tu di dalam domain dan kita memang tak ada domain. Jadi, proses dia untuk mencari itu akan ambil masa yang lama dan kita tak boleh nak buat apa. Nak cancel apa semua, tak boleh. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah kita offkan IP domain lookup ni dalam command Cisco ni. No is off lah. So, kita type no IP domain lookup. So, kita akan offkan fungsi IP domain lookup tu. So, bila kita ada tersalah ke termasukkan IP address yang bukan sepatutnya, bukan yang kita setting, yang tak ada dalam network, so dia takkan search benda tu. So, kalau dia tak jumpa, dia terus pergi next je. Dan dia takkan guna processing power yang lama untuk mencari. So, kita akan jimat sikit lah. Okay, kita akan jimat sikit masa. So, selepas no IP domain lookup, kita terus line console 0. Okay, password. Okay, login. Exit. Okay, kemudian line VTY kosong. Okay, kali ini kita pakai 4. Password, login, exit. Okay, then enable secret. Macam saya cakap sebelum ni, enable secret ni kita line console 0, line VTY tak kisah mana-mana dulu. Dia tak ada peraturan yang ni kena kena configure dulu, tak. Yang penting ke semua configuration tu kita buat. Okay, cuma dia kena ikut step lah. Okay, kalau katakan line console 0, keseluruhan ni line console 0, password, login, exit. Kemudian kalau line VTY, line VTY, password, login, exit. Dan kalau nak enable secret password, so enable secret dan masukkan password. Okay, so dia tak ada turutan yang mana yang perlu dikonfigure terlebih dahulu. Okay, dan service password encryption, kita nak encryptkan password. Dan banner, mode of the day, static routing. Okay, so exit, copy running config, startup config. Okay, once dah siap untuk router R1, kita akan buat untuk kesemua router. Router R2, router R3, router R4. So ada 4. Enable. Okay. Dan configure terminal. No IP domain. Lookup. Enable. Secret. Okay. Line console 0. Password. Login. Exit.
line VTY 04, password, login, exit, service, password, encryption, then banner, mode of the day, static, routing, then exit, dah terlebih exit, password, okay. So copy running config, startup config. Okay. So saya buat dua ni dulu, kejap lagi kita akan buat R3 dan R4. Okay. Okay. So katakan kita dah configure semua basic device configuration. So sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak assign interface. Okay. Kita nak assign interface pada R1 ni lah. Okay, saya onkan kejap dia punya port number. Okay. So, R1 ni G01 dan G00 sambung dengan G01 pada switch 1 dan switch 2. Sama juga dengan R2. Okay, G01 dan G00 bersambung pada G01 pada switch 3 dan switch 4. Sama pada switch 3, router 3 dan router 4. So kita akan tengok pada router 1 dulu. Kemudian antara router 1 dan router 2 dia bersambung menggunakan serial kabel S00 dan router 1 ke router 3 pun bersambung guna serial kabel. So kita akan assign dulu ke semua interface tu dengan IP address. Okay. Alright. So masuk global configuration mode, configure terminal. So kita pilih satu persatu. Interface, okay. G00, okay. 0/0, IP address, okay. IP dia adalah 192.168.10.0. 255. Bukan kosong. Kosong tu network. So IP dia adalah satu. Dot satu ni. Betul lah? Dot satu. 255.255.255.0. Enter. No shutdown. So dia akan up kan. Kalau kita tengok laluan antara R1, router 1 dan switch 1 dia dah up. Daripada merah dia dah naik hijau. Kemudian kita exit. Kita pergi ke interface yang kedua. Interface gigabit ethernet 0/1. Okey. Kemudian IP address. Okey. Dia adalah dot berapa ni? Tak nampak. Dot 2. Okey. Dia adalah dot 2. So, IP address 192.168.10.2. Okey. 255.255.255.0. Betul lah ni. G68.10.2, 255. Okay. Overlap with gigabit. No shutdown. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, dia akan bagi tahu kalau kita ada address assignment yang salah, okay, bila kita buat subnetting dan sebagainya, yang ni saya main tabur je IP-nya. So,
dia akan bagi tahu kat sini network, network ID untuk this network, uh, sama dengan this network. So dia tak boleh pakai. So disebabkan tu kita akan restructure balik kita punya IP, kita akan restructure balik kita punya IP. So yang ni network yang bawah ni kita akan pakai 10, network yang atas ni kita akan pakai 20. So yang ni akan jadi dot 1 lah. Kemudian yang ni kita akan pakai 30. Yang ni kita akan pakai 40. So yang lain ni kita akan tambah 92.168.50.0/24. Yang ni 92.168.60.0/24. 92.168.70.0/24. 92.168.80.0/24. So kita masuk balik. Dia bagi tahu yang IP tu kita tak boleh pakai sebab dia overlap dengan network yang ada. So dia tak terima sambungan daripada router 1 pergi switch 1 tu network yang sama. Kecuali saya test dulu kecuali switch 1 dengan switch 2 ni bersambung. Kita cuba sekali lagi. Ni exit. Kalau tak boleh, kita kena assign yang baru lah. Masih lagi tak boleh. Dia kata overlap sebab yang atas tu kita pakai 192.168.10.1. This one 192.168.10.2. So masih lagi tak boleh, dia overlap. So kita akan guna yang kita baru set ni lah. Alright. So saya exit semula. Kita masuk balik interface tersebut. Kita assign IP address yang baru. 92.168.20.0 sorry, dot 1. 255.255.255.0. Dah. No shutdown. Dan exit. So yang lain pun kita akan buat benda yang sama. So yang ni akan jadi dot 1 juga. Ni pun akan jadi dot 1. Yang ni pun akan jadi dot 1. So untuk kita mudahkan untuk kita assign ni lah. Right. So kita dah assign R1 gigabit Ethernet. So kita akan assignkan serial. Untuk serial, sama juga interface serial. Dia adalah 000. So S serial 0/0/0 enter IP address 10.0.1.1.255.255.255.0. No shutdown. Alright. Next, dia dah change dia punya status ke down sebab untuk case serial dia ada sambungan antara R1 dan R2. So nanti R2 pun kita perlu upkan dia, baru dia akan up. So kita exit. Kita assign interface serial 0/0/1. IP address 10.0 .3.2 255.255.255.0 yang ni. So enter.
no shutdown. Okay, that's it. Alright. So, 1, 2, 3, 4 interface ni kita dah assign. Okay, kita dah assign. So, kita akan buat R2. Sekarang ni saya baru buat 2 je. Okay, baru buat 2 router. So, lagi 2 router tu kita akan buat sama-sama dengan awak. So, ni configure terminal. Okay. Interface. Okay. Gigabit Ethernet 0/0. Kita tengok 0/0 yang mana. Saya rasa yang ni. Okay. So, enter. IP address 192.168.30.1 255.255.255.0. Okay. No shut. Enter. So, line ni dah up. Kita akan up lagi satu. Interface. Gigabit Ethernet 0/1. Okay. IP address 192.168.40.1 255.255.255.0. Okay. No shutdown. Exit. So, dua-dua line ni dah up. So, kita akan tengok serial. Interface serial 0/0/0. Yang ni. Okay, antara R2 pergi ke R1 tu. Kemudian IP address 10.0.1.2 255.255.255.0. Enter. No shutdown. So, kita akan nampak status dia bertukar ke up dan yang ni pun dia dah up. Okay. So, next adalah yang satu lagi lah. Yang ni yang sebelah yang bersambungan dengan router R3 tu dia walaupun kita dah up nanti dia tak up jugalah sebab part yang kat R3 tu kita belum configure. Service serial S tu dah S 0/0/1. Okay. IP address 10.0.2.1 255.255.255.0. Okay. No shutdown. Exit. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 interface yang kita dah assign. Saya buka notepad kejap. Okay. Delete je notepad ni. Dan saya copy. Saya paste kat sini. Besarkan sikit. Okay. View. Ni boleh besarkan tak font dia? Font. Boleh. Okay. So, saya share dulu notepadnya. Alright. So, ini yang kita buat lah. Tapi ini serial. Okay. Yang bukan serial tadi ada kat atas. Mana entah.
Kenapa dia tak copy Okay. Yang bukan serial ni saya paste kat bawah. Dia sama je. Okay. Cuma yang ni gigabit Ethernet. Okay. So dia sama je. Yang atas ni adalah serial. Okay. Kemudian yang bawah ni adalah gigabit Ethernet untuk kita assign interface. So interface gigabit Ethernet, IP address, no shutdown, exit pergi ke next interface. Kemudian assign IP address, no shutdown dan exit. Dan kita boleh assign serial dulu ke gigabit Ethernet dulu ke, tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Okay. So next adalah kita nak configure static routing. So saya minimize ni kejap. So kita pergi balik kepada router R1. Okay. Kita pergi balik kepada router R1. Okay. Kita nak configure static route. Macam yang kita tengok minggu lepas. Okay. Saya tak pasti sama ada awak dapat catch up ke tak. Tapi untuk makluman awak, untuk routing, okay, semua topik masuk ke dalam final exam dan saya punya style soalan final, soalan finalnya bertulis skrip. Akan ada part yang awak kena tulis skrip. Ada part yang awak kena tulis command yang kita masukkan untuk assign. Okay. Ada setengah part yang saya tarik daripada amali ke teori. So macam basic device configuration, macam mana nak assign static routing, macam mana nak buat RIP, macam mana nak buat EGRP, macam mana nak buat OSPF. So setiap configuration, setiap command tu akan ada markah. Jadi nak tak nak memang kena buat lah. Okay. So untuk hari ni saya akan demo R1 dan R2. Kejap lagi kita akan discuss R3 dan R4. Kita akan discuss dalam kelas. So maksudnya awak buat dan paste awak punya jawapan ataupun awak share awak punya screen. Kita akan tengok macam mana awak configure. Okay. Alright. So kita tengok dekat sini. Tengok kat sini. R1. So kita nak addkan route untuk R1. Okay. Kita hanya addkan. Okay. Kita hanya akan addkan network yang dia nak pergi. Okay. Network yang dia nak pergi. Network yang directly connected dengan dia. Macam 192.168.20.0, 192.168.10.0, 10.0.1.0 dan 10.0.3.0 ni adalah network yang directly connected. Macam mana nak tahu network tu directly connected ke tak? Okay, kita exit kejap ni. Kita pergi privilege exit mode. Kita type show IP route. Okay, saya copy benda lah ni kat notepad. Copy. Okay. Kalau kita tengok, kita run command show IP route dalam privilege exam mode tu, dia akan keluar benda ni. Dan dekat bawah ni adalah dia punya list ataupun kita panggil simplified routing table dia lah. Okay. So, yang awak perlu tahu buat masa sekarang adalah L for local, C for connected, S for static. Okay. Yang belakang ni semua kita akan tengok nanti. This is RIP, EGRP, OSPF ni semua kita akan tengok nanti. Itu dynamic routing.
So, secara default, IP route untuk router, dia hanya akan jumpa yang locally connected dengan yang network yang directly connected dengan dia. So, sebab tu dia jumpa, okay, 10.0.1.1 ataupun network dia adalah 10.0.1.0. So, kalau kita tengok kat packet tracer, ni antara serial connection antara R1 dan R2. Kemudian bila kita tengok yang ni 192.168.10.0, okay, C dan L ni kita akan nampak ni 10 kan. So 10 ni adalah network yang bawah ni, 192.168.10.0. Kemudian kita ada 192.168.20.0. Okey, 20.0 ni adalah yang ni. Semua yang bersambung secara direct dengan dia. So kalau kita turun bawah, dia dah habis. So maksudnya satu, dua, tiga ni directly connected dengan dia. Sepatutnya yang ni ada satu lagi, tapi dia tak muncul dalam routing table kerana router 3 ni kita belum assign interface. So dianggap R1 dan R2 ni tak ada sambungan. So dia keluarkan daripada routing table dia. So setakat ni cuma ada 1, 2, 3. Okay. Yang keempat ni kalau kita assign ke R3, dia akan muncul. Tapi itu semua adalah directly connected dan locally connected lah. Okay. So network ni 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10.0.2 ni semua kita perlu manually assign di dalam router R1 secara statik. Okay, banyak kan? So, kalau kita nampak, yang ni baru nampak macam diagram yang kecil, tapi dah banyak benda nak kena configure untuk static routing. Cuba bayangkan jika network tu ada lebih banyak. Okay? Ada lebih banyak network yang kita perlu tambah dan kita perlu buat static routing. So, kalau katakan network ni berubah, okay, configuration pada router R1, router R2, router R3, router R4, semua ni akan berubah. Okay? So, sebab tu static routing ni dia agak leceh lah untuk dibuat. So, tak apa. Kita dah tengok static route. So, untuk configure routing, kita pergi configure terminal. Okay. Dia punya command dia adalah IP route. Okay. Network yang kita nak pergi. So, network yang pertama yang kita nak pergi 192.168.30.0. Okay. Subnet mask dia 255.255.255.0. Next, kita ada pilihan. Kita nak masukkan next hop IP address ataupun exit interface. Kita ada dua pilihan. Nak masukkan next hop IP address ataupun exit interface. Okey, kita cuba untuk pada router R2 ni semua kita pakai next hop IP address. Untuk router R3 ni kita akan assignkan pakai exit interface. Untuk router R4 ni kita buatkan dia sebagai default route. Okey, default kejap lagi saya tunjuk. Default route. So maksudnya kita akan assign 1, 2, 3, 4. Yang ni kita akan jadikan dia sebagai default route. Maksudnya kalau dia tak jumpa dalam static route ni, dia akan anggap benda tu default route. So dia akan lalu ikut laluan tu lah. Okay. So next interface, exit interface adalah 10. Next hop IP address 10.0.1.2. Yang ni. Next hop adalah IP address router yang seterusnya yang dia pergi. Router yang seterusnya yang dia pergi
Dan IP yang dia jumpa dulu untuk dia masuk adalah yang ni. Kalau exit interface adalah port di mana yang dia akan keluar. Yang ni. So, kena tahu beza lah. Exit interface adalah port di mana yang dia akan keluar. Okay. Next hop IP address adalah IP address router yang seterusnya yang bersambung dengan dia. IP pertama yang dia akan jumpa untuk masuk ke dalam router tu. So, yang ni. Okay. Enter. Then IP route 192.168.40.0.255.25.25.0 next hop IP 10.0.1.2. Okay. Kemudian laluan antara R2 dan R3 tu pun kita akan define IP route 192.168 kan 10.0.2.0 exit interface pakai IP address 10.0.1.2. So next kita akan assign pada network C tu, dua ni. Okay, tertarik ke sini sikit. Okay, so IP route dia adalah IP route 192.168.50.255.255.255.0. Yang ni kita cuba pakai exit interface. So exit interface adalah kita akan tengok balik kat router R1 port apa yang dia guna untuk keluar. Port yang dia keluar adalah S00. So S0/0/0. Enter. Okay. Kemudian satu lagi 60. Okay. 60. Okay. So kita dah ada 3. 1, 2, 3 pakai next hop dan 1 dan 2 ni pakai exit interface. Dan yang terakhir ni kita akan pakai default route. So bila default route kita dah tak perlu define network ni 10.0.0.4 192.168.80.0 192.168.70.0. Kita terus pakai IP route okay 0.0.0.0 untuk IP address dia 0.0.0.0 untuk subnet mask dia dan kita pakai exit interface S 0 0 S0/0/0 enter. Okay. So bila kita exit kita run show IP route semula. Kita akan nampak okay, ni saya copy dulu show IP route ni. Okay. Kita akan nampak show IP route local connected. Kita ada tambah dalam kita punya routing table, kita ada tambah static routing dalam ni. Okay. So kita ada static 10.0.2.0 via 10.0.1.2. Kalau yang mana yang dia naik via ni, ini adalah yang kita gunakan next hop IP. So dia akan pergi ke sini, dia lalu 10.0.1.2 ni. Itu static routing menggunakan next hop. Kalau kita tengok yang bawah ni, okay, ni ada dua juga.
Okay, 192.168.30.0 via 10.0.1.2. Okay. Dan yang ni 192.168.40.0 via 10.0.1.2. So yang ni pun pakai next hop. Kalau kita tengok yang ni, serial 192.168.50.0/24 is directly connected. Kemudian dia ada serial port ni. Ini adalah exit interface. Okay. Yang ni dia guna exit interface. Okay. Soalan final, boleh juga saya bagi routing table, macam ni, show IP route. Kemudian saya suruh awak identify which IP address is using next hop IP or which static routing is using exit interface. So kena identify lah, mungkin kena tulis balik dan sebagainya, macam itulah. Okay, selain daripada yang kita assign tadi, okay, dia akan naik kat sini S star. S star is candidate default. So maksudnya default static route dia adalah 0.0.0/0. Is directly connected pun guna exit interface. Okay, so itu dah siap untuk router 1. So kita akan buat pada router 2 benda yang sama. Okay, cuma pada router 2 kita masih kekalkan router 4 ni. Kita selepas daripada router 3 nak ke router 4 ni, kita masih lagi kekalkan dia sebagai default route. So untuk router 1 kita akan assignkan guna next hop IP. Router 3 kita akan assign guna exit interface. So kita apply dulu. Enable secret. Okay. So sama juga kalau kita run show IP route, kita akan nampak tak ada S, dia cuma ada C dan L dalam ni. So kita akan buat terus IP route. Configure terminal dulu. Configure terminal. Okay, kemudian IP route. Okay. Memanglah dia incomplete IP route. So kita nak pergi mana dulu? 192.168.10.0.255.25.25.0. Okay. Kita nak pakai next hop IP kan? So kita dah tak boleh pakai yang ni. Sebab sekarang ni kita tengah configure R2. So dia nak pergi ke R1. So dia punya next hop IP dia adalah kat sini. 10.0.1.1. So 10.0.1.1. Okay, enter. Dan kita akan configure yang 20. Okay. So yang ni dah, yang ni dah, yang ni directly connected, yang ni directly connected. So kita akan configure lagi dua ni. Kita akan configure lagi dua ni. Yang ni dah configure, yang ni dah configure, yang ni directly connected, yang ni directly connected. Yang ni pun directly connected, ni directly connected. So kita akan configure yang dua ni lah, satu dua ni. So untuk yang lagi dua ni kita pakai exit interface katakan. So IP route, okay, 192.168.50.255.255.255.0. Okay, kalau exit interface yang dia akan keluar. Jangan ambil yang ni pula. Jangan ambil pada R1, ambil pada R2. Tapi dia nak tuju ke mana? Dia nak tuju ke sini kan? So, ini adalah interface yang dia nak keluar. S0001. So, S00/1. Enter. Next. 60. Okay. So, yang selepas daripada R3 ni, kita nak jadikan dia default route. So, IP route juga. Okay, 0.0.0.0. 0.0.0.0. Okay. S, dia nak lalu mana? Dia nak lalu sini juga. So, kita set 0/0/1. Boleh tak nak set
dan nak datang sini, dia lalu sini. Boleh, tak ada masalah. Okey. Uh, Cuma tadi kita tak configure lagi yang ni, kita tak configure lagi ni. So, saya pakai je yang laluan belah sini. Nak pakai laluan belah sini sebagai default pun boleh, tak ada masalah. Okay. So, kita exit. Okay. So, kita show IP route. Kita akan nampak. Okay. Kita akan nampak. Dia ada dua. Dia ada dua statik. Okay. Kemudian, pasal tak 50 dan 60 tu tak ada. Why? Sebab laluan ni belum hidup. So, S001 ni dia kira macam tak wujud. Walaupun kita dah configure, dia kira macam tak wujud lagi. So, kita kena configure router R3, baru dia akan naik kat sini. Dan sebab tu, dia punya default route pun tak muncul. Sebab line ni masih lagi belum dikira aktif. Sebab pada site R3 ni kita tak hidupkan dia lagi, kita tak assign interface dia lagi. Tapi pada R1 kita tolak dia ikut sini. So laluan ni dah aktif, sebab tu dia muncul. Kalau kita tolak dia keluar ikut sini untuk pergi ke default route pun dia tak akan muncul dalam routing table. Okey. So setakat ni ada beberapa soalan. Yang IP route ni saya copy dulu command dia supaya awak boleh buat reference. Okay. So once kita dah masuk global configuration mode, kita terus run IP route. Network yang kita nak pergi, subnet mask, kemudian next hop IP. Dan ni pun sama, IP route. Kemudian network yang kita nak pergi, subnet mask, kemudian next hop IP. Kalau kita pakai exit interface, IP route, network address yang kita nak pergi, subnet mask, kemudian exit interface. Okay. So, kalau default route, IP route 00000000, kemudian exit interface. Okay. Exit, kemudian kita run command ni, show IP route. So, dia akan tunjukkan IP route yang ada lah. Alright. So, saya akan sharekan sekejap, saya stop sharing ni dulu. File, transfer, okay. Saya dah sharekan file. Okay. So, yang mana yang guna PC, okay, yang mana yang guna PC, boleh download. Okay, yang mana yang guna phone, tak boleh nak buat apa lah. Buat sementara. Yang mana yang guna PC, boleh download. Okay, tak silap saya ada 7 user yang boleh download. So, saya nak awak completekan. Okay, saya nak awak completekan. Okay, saya nak awak completekan router R3 punya configuration dan router R4 punya configuration. Kejap lagi kita akan discuss. Kita akan buat sama-sama, tapi saya nak awak completekan sekarang. Okay. Sekarang ni 10 suku. Okay. Saya bagi setengah jam boleh?
Okey, 10.45 kita akan sambung balik. Okey. Nanti kita akan panggil kawan-kawan awak yang ada ni. Saya tak perlu banyak, saya just nak command ni je. Saya nak command ni je. IP route, network yang dia nak pergi, subname dia, kemudian exit interface dia. Okay, ni je. Pada router R3 dan router R4. Okay, saya bagi, sorry, betul, awak tak nampak. Saya share semula. Saya share semula. Share. Dan saya share packet tracer ni. Okay. Saya just nak ni je. IP route. 1, 2, 3. Ikutlah dia ada berapa sambungan. Tapi yang pada R3 dan R4. So pada router R3, awak kena tengok. Okay, router R3 ni directly connected, ni directly connected, ni directly connected, ni directly connected, ni directly connected. So, network yang dia nak pergi 1, 2, 3, 4 dan kita katakan kita jadikan dia sebagai default router 4 ni sebagai default route. So, kita akan configure 1, 2, 3, 4 dan yang ni kita akan configurekan sebagai default route. Pada router R4, dia akan pergi router A3, router A2 dan router A1. So, kita tak ada default route sebab dia yang kita akan configure sebagai default route. So, router A4 ni dia akan pergi 1, 2, okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, saya kira sekali lagi. Yang ni directly connected, ni directly connected, ni directly connected. So, dia akan pergi 1, 2, 3, okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, router 4 ni dia ada 9 IP route yang kita kena configure pada router 4. So, router 3 dia ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ni kita configure dia sebagai default route. Okay. Yang mana awak nak configure sebagai exit interface, yang mana nak configure sebagai next hop, terpulang. Okay. Yang penting 10.45 kejap lagi kita akan discuss. Saya nak command ni. Boleh? Masih ada lagi ke? Saya ada lagi So, screen saya biar sharing macam ni. Okay. File tadi saya dah send through Webex. So, awak boleh download and buka. Dia terus buka. So, bila awak terus buka, router R1 dengan R2 tu dah siap configure. So, tinggal nak configure R3 dan R4. Okay. So, kita break dulu. 10.45 kita sambung balik dan kita discuss. Okay. So, kita sambung sikit. Sekarang ada 18. Tolak dengan Bu Jiahui. Sepatutnya ada 25. So, mana pergi yang lain? Tak pasti. Tak tahu. Ke saya cakap seseorang je ni? Tak pasti, Cik. Alright. So, okay. Kita tengok siapa yang ada. Setakat ni cuma ada Haruni, Husaini, Syafiza, Pavitra, Siti Saidatul Faiza dengan Siti Farhana yang ada guna PC. So, saya pun sebenarnya dah macam pening juga macam mana nak jalan ni. Okay. So, kita sambung
untuk R3 dan R4. Okay, so yang paling atas, Hazwani. Macam mana nak configure IP route untuk R3? Macam mana nak configure IP route untuk router 3? Saya ni. Macam mana nak configure IP route untuk router R3? Dia cek. Router 3. First chain masuk dalam Awak boleh type je dekat chat tu. Tak ada masalah. Okay. Yep. Okey, macam ni lah. Uh, saya tak nak buang masa. Saya tak nak buang masa awak. Saya tak nak buang masa saya. So, okey. Untuk router R3 dan R4, okay, asalnya saya tak nak buat tapi sebab macam tak ada respon. So, untuk part router R3 dan router R4, nanti packet tracer tu saya akan upkan dalam Classroom. Okay, so submit balik file packet tracer tu sebelum kelas hari Selasa minggu depan. Ataupun bagi mana-mana yang tak ada PC, so submit sebelum awak lapor diri ke atas Batu Pahat. Okay, submit sebelum awak lapor diri ke atas Batu Pahat. Saya akan masukkan file packet tracer tu dalam Google Classroom as an exercise. So submit yang awak dah configure lah, router R3 dan router R4. So dia punya interface, basic configuration, IP route, semua yang kita buat pada router R1 dan R2, awak perlu buat pada router R3. Okay, semua orang kena hantar. Okay. Kalau rasa macam tak ingat, so nanti petang ni video kelas hari ni saya upload dekat YouTube channel, so awak boleh study balik dan buat file packet tracer tu.
dan kemudian hantar ke dalam classroom semula. Okay. So, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So, kita tengok minggu depan keadaan macam mana. Kalau katakan minggu depan awak dah lapor diri balik ke EdTech, so kalau masih lagi tak boleh bersemuka, masih lagi online, nanti hari Selasa minggu depan saya akan maklumkan sama ada awak perlu join masuk dalam Webex ataupun saya upkan dalam channel video, so awak boleh tengok. So minggu depan kita akan cover teori untuk dynamic routing, RIP, dan once awak dah boleh masuk ke dalam kelas, kita akan terus cover untuk RIP punya exercise. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, selamat pagi, pagi kan. Okay, so itu sahaja.